Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Aku Zikrul Safwan dan hari ini aku akan berikan rating kepada pemain-pemain pasukan Kedah yang telah berjaya untuk melakar kemenangan mengatasi pasukan King of Malaya Selangor 2-1 di Stadium MBPJ Kelana Jaya. Jadi kita mulakan dulu dengan pemain yang membarisi barisan pertahanan. Pertama, Amirul Hisham Awang Kecik, seorang pemain yang berjaya untuk menghabiskan 90 minit perlawanan. Banyak melakukan ball recovery, bermain untuk 90 minit, jadi saya berikan 7.5. Yang kedua, kita ada Rodney Calvin. Rodney Calvin seorang player centre back yang telah kita nampak dia banyak melakukan kerja keras dalam mengekang segala asakan yang telah diterapkan oleh pasukan Selangor FC. Jadi rating yang aku berikan pada beliau adalah 7.0 sebab beliau pun berjaya menghabiskan 90 minit perlawanan tanpa ada pertukaran. Yang ketiga, Rizal Ghazali. Rizal Ghazali seperti biasa kita kenal, beliau adalah seorang player yang sangat konsisten dalam mencipta gerakan di bahagian tepi dengan kerap melakukan overlap. Cuma pada perlawanan ini beliau dikeluarkan dan digantikan oleh Fandi Uthman. Rating yang aku berikan pada beliau untuk perlawanan ini adalah 6.5. Kita ada player yang keempat, Fairuz Zakaria. Fairuz Zakaria seorang player muda, pemain muda yang telah kita nampak berjaya untuk mencipta sedikit gerakan daripada seberang tepi ataupun tengah juga. Pemain pertahanan ini banyak melakukan kita kata ball recovery, aerial duels yang baik, tapi sayang gagal untuk kekal sehingga ke hujung permainan. Dengan saya berikan rating pada beliau 6. Saya berikan rating pada beliau 6.0. Seterusnya kita akan pergi pula kepada pemain yang membarisi bahagian tengah. Yang pertama kita ada Anumantan Kumar. Anumantan seperti biasa apabila beliau bermain di posisi defensive midfielder, beliau seorang, saya nak kata playmaker pun bukan, tapi seorang yang berjaya untuk mencipta gerakan bermula daripada bawah sehingga ke tengah, berjaya untuk mempertahankan barisan pertahanan juga. Kadang-kadang beliau turun dan itulah saya puji kesembahan beliau, semakin serasi dengan pasukan. Rating yang akan saya berikan pada beliau untuk perlawanan ini adalah 7.5 kerana beliau juga telah berjaya untuk menghabiskan 90 minit permainan. Seterusnya, pemain yang boleh dikatakan Captain Marvel untuk pasukan Kedah iaitu Captain Badrul. Captain Badrul seperti biasa akan menampilkan satu corak permainan luar biasa dengan dia punya cara change side, cara dia melakukan hantaran lintang dan sebagainya. Cuma pada malam ini mungkin pergerakan beliau dirantai, jadi beliau gagal untuk mencipta apa-apa gerakan bahaya ataupun lorongan yang membawa maut. Dia ditukarkan oleh Fazrul Daniel, pemain muda. Jadi untuk malam ini saya berikan rating 6.5 untuk Kapten Badrul kita. Seterusnya, Rabih Ataya atau boleh saya gelar Bruno Fernandes Malaysia. Okey, Rabih Ataya seperti biasa seorang pemain yang sangat lincah. Beliau adalah seorang pemain yang akan mengucak-kacirkan pertahanan juga barisan tengah lawan. Dia akan mencipta pelbagai gerakan, akan melakukan pelbagai hantaran maut, key lepas yang selalunya diberikan oleh beliau sangat bakal memberi padah buat pasukan mana pun yang berhadapan dengan pasukan Kedah. Cuma mungkin pada malam ini, macam saya kata, pergerakan beliau juga dirantai. Beliau tidak berjaya untuk mencipta satu gerakan yang lebih kita kata memberikan peluang dan memberikan kelebihan kepada pasukan Kedah. Jadi rating yang saya berikan kepada Rabih Ataya pada malam ini adalah 6.5. Seterusnya kita ada Faizat Ghazali. Faizat Ghazali juga seorang pemain yang bagus, punya kreativiti dan ada individual skill yang pernah diterapkan oleh beliau juga dalam mencipta gerakan, dalam mencipta serangan. Cuma malam ini kita tak nampak sangat dia punya contribution untuk tim. Jadi rating yang saya berikan pada beliau adalah 6.0. Beliau juga gagal untuk menamatkan permainan dengan ditukarkan oleh Azamuddin Akil ataupun Alex. Seterusnya kita pergi pula ke bahagian serangan pasukan Kedah. Satu gandengan yang cukup luar biasa season ni. Saya mulakan dulu dengan Cici Kipre. Cici Kipre seorang pemain yang sentiasa mencari ruang, melakukan asakan, mencari ruang dan peluang untuk terus berusaha menjaringkan gol.
Jadi beliau adalah seorang yang ada dalam scoreline kerana beliau telah berjaya untuk menjaringkan gol pasukan Kedah pada minit ke-84, iaitu gol kemenangan pasukan Kedah itu sendiri. Jadi rating yang saya berikan pada beliau adalah 8.3. Seterusnya, Kepa Sherman. Kepa Sherman adalah seorang yang bagi saya seorang natural goal scorer. Dia juga pemain yang bermain, kita kata bermain dalam role number 9, mencipta peluang, mencipta asakan, banyak percubaan walaupun kerap diasak, tetapi beliau tidak pernah patah semangat untuk tetap cuba menjaringkan gol. Akhirnya beliau juga salah seorang yang berada dalam scoreline, menjaringkan gol buat pasukan Kedah pada minit ke-78 menerusi sepakan penalti. Okey, seterusnya saya akan berikan komen pula kepada seorang penjaga gol yang membarisi skuad Kedah pada hari ini, iaitu Syahril Syahari. Syahril Syahari bukanlah seorang penjaga gol utama pasukan Kedah, tetapi permainannya 2-3 kali ataupun 2-3 permainan ini telah menunjukkan bahawa kenapa beliau perlu dan beliau mesti mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Ifwal Akmal. Jadi rating yang saya berikan pada beliau adalah 8.5. Juga beliau adalah man of the match kerana refleksnya, kerana tindakan pantas mematahkan asakan dan percubaan daripada pasukan Selangor sangat menakjubkan dan luar biasa, meskipun ada sedikit kesalahan yang dilakukan oleh beliau pada penghujung separuh masa pertama kalau tak silap. Jadi seterusnya, Aidil Syahrin. Aidil Syahrin dengan kita nampak taktikal dan corak permainannya yang lain daripada pasukan lain, bukan pasukan yang 100% mengaplikasikan teknik hantaran jauh ataupun hantaran pendek, tetapi apa yang telah diterapkan beliau, kadang-kadang kita tak dapat jangka apa yang bakal berlaku. Sebab kalau kita tengok perlawanan ini, beliau telah berjaya dan beliau melakukan satu tindakan luar biasa, satu tindakan berani dengan menukarkan hampir ramai pemain-pemain tonggak yang ada. Kita tak tahu sebenarnya benda tu adalah game changer. Itu adalah turning point kenapa pasukan Kedah berjaya untuk mencipta kebangkitan 2-1. Saya pun tak sangka. Jadi tamat permainan, pasukan Selangor 1, Kedah 2. Assalamualaikum, nama saya Khairil bin Anwar. Saya merupakan penyokong Selangor FC. Jadi hari ini saya akan beri rating kepada pemain kesebelasan utama Selangor untuk perlawanan di antara Selangor menentang Kedah, di mana Kedah berjaya memenangi perlawanan tersebut dengan jaringan 2-1. Pemain pertama, penjaga gol, Khairul Azhan. Khairul Azhan saya beri 7.5. Walaupun bolos 2 gol, saya rasa beliau bermain dengan sangat baik. Beliau berjaya melakukan, boleh dikatakan, 3 crucial save. Seterusnya, debut daripada Syahrul Nazim. Beliau bermain dengan agak confident dan tenang. Jadi saya bagi Syahrul Nazim 7/10. Pair beliau di bahagian center back, U-back saya bagi 5/10. Saya dapat lihat kelemahan U-back ialah apabila beliau membuat marking, beliau mudah kehilangan penyerang yang sepatutnya dia marking. Dan juga U-back telah memberikan penalti, boleh dikatakan agak soft penalti tersebut, dan ada juga yang claim penalti tersebut tak sepatutnya diberikan kerana seolah-olah nampak seperti Kepa Sherman melanggar U-back. Seterusnya kita right back. Untuk right back Selangor, Syami Safari 5.5/10. Syami defensif okey, cuma beliau perlu untuk memperbaiki antara lintang beliau, crossing beliau. Seterusnya left back, Jordan saya rasa antara pemain terbaik untuk Selangor, untuk perlawanan Selangor menentang Kedah ni. Untuk Jordan saya bagi 7.5/10. Kita dapat lihat kualiti Jordan ketika membuat larian bersama bola. Beliau mempunyai pace, dan juga crossing dan hantaran lintang Jordan pada malam ini sangat baik. Okey, seterusnya pemain yang bermain di posisi defensive midfielder, Safwan. Overall Safwan okey. Gol Selangor juga berpunca daripada Safwan apabila beliau berjaya intercept bola tersebut, dan beliau memulakan build up yang lead kepada gol yang dijaringkan oleh Oliver Buff. Seterusnya Brandon Gunn agak
boleh katakan senyap untuk perlawanan ni. Dan kita boleh lihat masalah kepada midfield Selangor pada malam ini lah selepas minit ke-60, selepas bermain pressing daripada whistle kick off, sampai minit ke-60, 70 macam tu, midfield banyak yang sudah kepenatan, dan kadang-kadang ada situasi yang kita nampak midfield hanya berjalan di tengah padang. Jadi untuk Brandon Gunn saya bagi 6/10 juga. Alif Haikal saya bagi 6.5. Beliau banyak membuat hantaran-hantaran yang kemas. Jadi beliau agak konsisten malam ini. Cuma ada situasi yang beliau cuba nak beat player Kedah, midfield Kedah. Beliau kalah dari segi fizikal. Tapi overall okey, Alif Haikal saya bagi 6.5. Oliver Buff saya bagi 7/10. Beliau berjaya menjaringkan gol untuk perlawanan ini, dan juga beliau banyak membuat kira-kira lepas kepada barisan serangan, tapi sayangnya barisan serangan Selangor agak tumpul pada malam ini. Ini yang menjadi masalah utama Selangor pada malam ini. Ini merupakan penampilan pertama Daniel Asri yang bermula daripada kesebelasan utama. Daniel saya bagi 6/10. Ya, kita dapat lihat Daniel Asri mempunyai dua peluang yang sepatutnya beliau mampu menjaringkan gol, tapi diselamatkan oleh penjaga gol Kedah. Apa yang saya suka dengan Daniel Asri ialah work rate beliau. Kita dapat lihat jika bila Selangor hilang bola, Daniel Asri akan turun bersama-sama dengan midfield untuk press. Satu lagi kualiti yang saya nampak, positioning dia sebagai striker. Dia pandai meletakkan diri dia di situasi yang betul, di tempat yang betul untuk menerima bola daripada pemain-pemain midfielder. Itu antara yang kualiti yang saya nampak untuk Daniel Asri. Cuma sebagai striker amat penting untuk beliau memperbaiki finishing beliau. Okey, untuk rating pemain yang terakhir iaitu Ifedayo, saya bagi 5.5/10. Kita dapat lihat Ifedayo pada musim ini sangat struggle. Beliau masih lagi mencari-cari form beliau pada musim yang lepas. Untuk malam ini Ifedayo saya boleh katakan agak malas dalam bersama-sama dengan pemain lain pressing pihak lawan. Kita tahu Kasan Nazil punya gameplay untuk season ni untuk Selangor bermain dengan high pressing. So pressing tu bermula pada striker. Tapi saya hanya nampak Daniel Asri yang betul-betul bersama-sama dengan pemain lain untuk membuat pressing. Ifedayo juga ada 1-2 chances yang boleh gol, tapi finishing sangat mengecewakan untuk malam ini. Personally saya rasa Kasan Nazil patut diberi masa lagi untuk membawa Selangor. Dan saya rasa itulah untuk pada saya untuk malam ini. Sekian, terima kasih.